Jadi hari ini kita akan belajar bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Alamak, dia ni. Okey. Hari ini kita akan belajar bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Sekarang cikgu nak tanya, kamu ingat tak lagi macam mana kamu nak permudahkan 2/7 darab 14/18? Ada sesiapa ingat tak macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat? Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey. So, dengar. Okey. Kalau kamu tak ingat tak apa, saya tunjukkan. Kalau kamu tengok sini, kita ada 2/7 darab 14/18. Jadi, kalau dulu kita nak permudahkan, kita tengok yang mana sama, kita potong. Permudahkan tu maksudnya kita kecilkan number. Jadi, kalau kita lihat kat sini, number 2 dengan 18, kita boleh permudahkan sekali. Sebab apa? Kalau 2 bahagi 18 dapat berapa? 9. Yang ni akan jadi 1, yang ni akan jadi 9. Kemudian kalau 14 dengan 7 ni boleh permudahkan tak? Boleh. Dapat berapa? 2. 7 ke 14 yang dapat 2 tu? 14. Okey. Jadi, kamu akan tulis balik macam ni. 1 darab 2 dengan bahagi 1 darab 9. Kamu akan dapat 2/9. Okey. Kalau kamu tengok pula yang B ni, saya tulis ada 2/7 bahagi 6/14. Yang ni langkah pertama kamu kena buat apa dulu? Ingat tak? Okey, tak apa. Kalau tak ingat, saya tunjukkan. Langkah pertama, kalau kamu jumpa bahagi, kamu kena tukarkan kepada darab dulu. Tukar kepada darab. Okey. Bila kamu nak tukar pada darab, maksudnya kita ambil 2/7 darab 6 dengan 14 ni, kamu terbalikkan. Macam ni. Okey. Dalam tulisannya kamu tulis 14/6. Jadi, lepas kamu dah tukarkan bahagi kepada darab, baru kamu permudahkan. Kalau kat sini, apa yang boleh dipermudahkan? 6 Apa? dengan 2. Okey, akan dapat berapa? 6 dapat 2. Okey. Kalau 14 dengan 7, KKH? 14 2. Sini, 1. Okey. So, kamu akan dapat 1 darab 2 per 1 darab 3. So, kamu akan dapat last sekali 2/3. Okey. Yang ni secara umum saya ulang kaji balik macam mana kita nak buat permudahkan. Jadi, kalau kamu tengok ada bahagi, kamu kena tukar dulu pi darab. Okey. Kemudian, okey. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kalau kita tuliskan balik untuk pemfaktoran, macam mana jadi dia? Ingat lagi tak? Okey, kalau A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita akan dapat, dia punya ungkapan tu bentuk formula akan dapat A tambah B dan A tolak B. Kamu akan dapat benda yang sama, cuma yang berbeza adalah operasi. 1 tambah, 1 tolak. Okey, saya nak tanya satu lagi. Kalau kamu ada A, kita buat tolak lah senang. Tolak B kuasa 2 kat luar ni. Macam mana? Macam mana nak buat? Macam mana nak tulis?
Sebab kamu tengok beza dia, kalau kat atas ni, A ni ada kuasa 2 kat atas. Kat sini tak ada. Kat sini pun tak ada. Tapi dia ada kat luar kurungan ni. Okay, kalau dia ada kat luar kurungan, maksudnya kamu kena salin je balik. A tolak B di dalam kurungan, A tolak B di dalam kurungan. Kamu doublekan balik ungkapan algebra dia. Tapi yang kalau kat atas ni, kamu tengok kat sini ada 2. Kuasa 2 ni pun dekat dengan huruf algebra. Bukan bukan di luar kurungan. Maksudnya kamu kena copy balik. Cuma 1 tambah 1 tolak. Kemudian saya nak tanya. A tambah 1 sama dengan 1 tambah A sama tak? Okey, bagus. Maksudnya kamu faham. Okey. Sekarang ni kita akan masuk pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Okey, yang pertama saya terang dulu, okey? Okey, benda pertama bila kamu tengok, okey, dia darab. So, kamu tak perlu buat apa-apa untuk nak tukarkan dulu. Yang kedua, kamu kena tengok apa nombor yang kamu boleh faktorkan. Maksudnya, apa ungkapan yang boleh difaktorkan. Kamu cari faktor ungkapan. Faktor ungkapan algebra. Okey, kalau tengok kat sini, yang mana kita boleh faktorkan? A kuasa 2 tolak 1 dengan B kuasa 2. Jadi, kita selesaikan yang tu dulu. Ambil A kuasa 2 tolak 1. 1 ni sebenarnya 1 kuasa 2 kan? Sebab 1 kuasa 2 dapat berapa? 1. Okey, betul. Jadi, tadi kita tengok, kata kalau A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2, kita boleh tulis A tambah 1, A tolak 1. Okey? Kemudian, kalau B kuasa 2, kita boleh tulis B di dalam kurungan B. Akan dapat B darab B sama dengan B kuasa 2. Jadi, kamu tulis balik di sini. A kuasa 2 tolak 1. Tadi kita dah buat pemfakturan kat sini. Jadi, kamu terus ambil. Sebab tu kita kena buat dulu yang mana tengok ada pemfakturan. Jadi, bila kamu nak isi balik tu, kamu akan jadi lancar. Okey, bahagi 2AB darab B di dalam kurungan B 1 tambah A. Okey. Okey, kat sini kamu tengok pula. Kamu dah pemudahkan tadi. Yang mana kamu tengok ungkapan dia sama? Yang mana yang kamu nampak kat sini sama untuk kita permudahkan, kita potong. Iaitu 1 tambah A di bawah ni dengan A tambah 1. Tadi kan kamu cakap sama. 1 tambah A, dia sama je dengan A tambah 1. Jadi, mereka dua ni sama. Kita boleh potong. Lepas tu, kita nampak ada B ni dengan bawah B ni. Jadi, kita boleh potong juga. Jadi, yang tinggal adalah A tolak 1 di dalam kurungan B dan 2A. Okey? Jadi, kamu tulis balik je B di dalam kurungan A tolak 1 bahagi 2A. Ada apa-apa tak yang tak faham kat sini? Semua faham ah? Semua faham ah? Ya. Okey. Mari kita cuba satu contoh bersama. Okey, kamu tengok kat sini kita ada H plus K kuasa 2 dalam kurungan bahagi 2K tolak H darab 6K tolak 3H bahagi H kuasa 2 tolak K kuasa 2. Kat sini berapa ungkapan algebra kita kena faktorkan?
Agak-agak berapa? 2. Okey, betul. Tambah satu lagi. Kalau KKH kata tadi 2, yang mana yang kena faktor tu? H tambah K. Okey, yang ni lagi. Yang ni. Yang ni. Okey. Satu lagi kamu kena faktorkan yang ini juga. Sebab dia boleh bahagi dengan 3. Okey, mari kita lihat. Okey. 1 H tambah K kuasa 2. Sama dengan H tambah K. Dalam kurungan satu lagi apa dia? H? H tambah K. Okey. Yang kedua adalah 6K tolak 3H. Macam mana kita nak faktorkan, guna cara apa? Menggunakan faktor sepunya terbesar iaitu FSTB. Jadi 6K tolak 3H. Okey, tolak 3H. Kita buat rumah macam ni. Boleh bahagi dengan 2? 3. Ya, 3. Kalau kamu bahagi dengan 2, 6 ni boleh bahagi. Tapi 2 tak boleh bahagi dengan 3. So, kita ambil yang ni. Kita akan dapat 2K tolak H. Jadi, kamu akan dapat macam ni. 3 di depan, 2K tolak H dalam kurungan di belakang. Kemudian, nombor 3, kita ada H kuasa 2 tolak K kuasa 2. Kita akan dapat H tambah K H tolak K. Okey, betul. Jadi, kita isikan balik yang kita dah buat pemfaktoran 3-3 ni ke dalam tempat asal dia. Yang ni kita ada H tambah K, H tambah K bahagi 2K tolak H darab 3 dalam kurungan 2K tolak H. H tambah K. H tolak K. Jadi yang mana kamu tengok ungkapan algebra dia sama, kita boleh potong. H tambah K. Okey, yang ni satu belah atas. Yang bawah dia yang mana? 2K. Ni, kat bawah ni. Yang kat sini, kamu boleh pemudahkan dengan kat sini. Maksudnya kamu boleh potong. Lepas tu, kamu nampak yang 2K tolak H ni, dia sama dengan sini. Yang ni pun kamu boleh potong. Okey? Jadi, last kali kamu akan dapat 3H tambah K, H tolak K. Kamu faham tak sebab apa dapat jawapan 3 darab H tambah K bahagi H tolak K ni? Faham. Siapa tak nampak skrin? Sorry. Siapa tak nampak? Kuhan ah. Kuhan tak nampak skrin. Tak nampak langsung. Tak nampak langsung. Sekejap ah. Saya try. Sekarang ni kita sambung dengan contoh bahagi pula. Tadi kita belajar darab kan. So sekarang kita nak belajar bahagi. Kalau bahagi tadi saya kata apa mula-mula? Kita kena buat apa?
kena tukarkan kepada darab. Ya, betul. Mula-mula kita tukarkan kepada darab. Bahagi kepada darab. Kemudian kita kena fikir apa? Cari apa? Cari ucapan algebra. Untuk difaktorkan. Okey, bila kamu buat je darab dengan bahagi ni, selain kamu tahu bahagi kena tukar pi darab, kamu kena tahu juga kata kamu kena cari ungkapan algebra untuk difaktorkan. So, kalau kamu tengok dekat sini, yang mana yang boleh difaktorkan? Berapa ungkapan yang boleh? Tak ada. Ada. Satu kat situ. Yang mana? Satu je kita nak kena ni. 3A. Ya, betul. KKH. Jadi, selepas kamu tahu tu, kamu tukar dulu 5A bahagi A tambah 2B darab dengan 3A tambah 6B bahagi 2AB. Okey. Kemudian kita faktorkan dahulu 3A tambah 6B. Kita buat FSTB, kamu boleh bahagi dengan 3. So, kamu akan dapat A tambah 2B. Jadi, kita akan tulis 3 di depan dan A tambah 2B ni di belakang di dalam kurungan. Kemudian, kamu tulis balik, salin balik 5A, A tambah 2B didarabkan dengan yang ni kita dah faktorkan. Jadi kita tulis balik 3 di dalam kurungan A tambah 2B bahagi 2AB. Jadi yang mana yang kita boleh permudahkan iaitu potong dia? A tambah 2B. Okey. Jadi A tambah 2B ni kamu boleh potong iaitu permudahkan. Jadi, kamu akan dapat 3 darab 5A per 2AB. Lepas tu cikgu sambung sebelah dah sebab tak cukup. Kamu akan dapat 3 darab 5 berapa? 15. Okey, 15A bahagi 2AB. Kita boleh pemudahkan tak lagi? Tak boleh. Ya ke? KKH, kita boleh pemudahkan tak lagi? Tak boleh. Tak boleh. Tu A bahagi A ni boleh tak? Ya, kita boleh A bahagi A. Kamu akan dapat 15 per 2B. Kadang-kadang kita tak nampak kat sini dengan sini boleh pemudahkan. Tapi kamu boleh tetap teruskan. Nanti di bahagian akhir ni kamu boleh permudahkan. Janji kamu tahu cara dan untuk pemudahkan kamu terus buat. Okey? Ada apa-apa tak yang tak faham? Kita pergi tengok untuk contoh yang kedua. So, langkah pertama kena buat apa? Tukar kepada darab. Okey, kita tukar dulu kepada darab. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 bahagi 10A tolak 5B. Kamu tengok ada bahagi, jadi darab ini akan terbalikkan. 8A tolak 4B ini di atas dan A tolak B dalam kurungan di bawah. Okey, yang mana yang kita boleh faktorkan? A tolak B kuasa 2. Okey. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, lagi? 4A tolak 4B. 8A tolak 4B. Okey. Yang tu je. KKH, 10A tolak 5B boleh faktorkan tak? Boleh, sebab nanti kamu boleh bahagi dengan 5.
Jadi, kita faktorkan. Maksudnya yang saya bagi contoh ni, semua kamu kena faktorkan sebab semua boleh difaktorkan. Jadi, kita ambil yang pertama dulu. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Macam mana nak tulis dia? A tambah B. A tambah B. A tolak B. A tolak B. Kuhan, kamu boleh nampak tak yang PowerPoint cikgu bagi tu? Kuhan dah tak ada ke dalam Google Meet? Okay, 10A tolak 5B ni kamu boleh faktorkan guna cara FSTB. Jadi, kamu ambil 10A tolak 5B. Kita bahagikan dengan 5. Okey, 5. Kat sini kamu akan dapat 2A tolak B. Jadi, kita tulis 5 di depan, di dalam kurungan, belakang 2A tolak B. Kemudian, yang ketiga, kita ada 8A tolak 4B. Jadi, kamu buat lagi FSTB 8A tolak 4B boleh dibahagikan dengan 8A tolak 4B boleh dibahagikan dengan berapa? Ya, dengan 4. Jadi, kamu akan dapat sini 2A tolak B. Kamu akan dapat 4 di dalam kurungan 2A tolak B. Kemudian, kita ada yang terakhir A tolak B dalam kurungan kuasa 2. Macam mana nak tulis ni? A tolak B. A tolak. A tolak. A tolak B. Lepas tu, Vanisha? A tolak B. Okey, betul. Okey, kemudian kita tulis semula dekat sini yang kita dah faktorkan semua. A tambah B di dalam kurungan didarabkan dengan A tolak B. Kemudian dibahagikan dengan 5 didarabkan dengan 2A tolak B di dalam kurungan. Didarabkan dengan 4 didarabkan dengan kurungan 2A tolak B. Bahagi A tolak B di dalam kurungan didarabkan dengan A tolak B di dalam kurungan. Okey, yang mana yang sama boleh kita permudahkan? 2A tolak B. Okey, 2A tolak B. Lagi? A tolak B. A tolak B. A tolak B atas ni dengan yang ni. Okey? Sampai situ kamu tulis semula. A tambah B dalam kurungan 4 5A tolak B. Okey, sebenarnya kalau nak cantik kamu tulis macam ni lah. 4 dalam kurungan A tambah B 5A tolak B. Tapi dua-dua jawapan ni diterima sebab sama je. Asalkan kamu faham nak pemudahkan. Okey? Faham tak? Ada apa-apa tak nak tanya? Ada apa-apa tak? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, saya nak pergi yang seterusnya iaitu gabungan operasi ungkapan algebra. Okey, ini last lah subtopik yang kita akan belajar kiranya. Kita akan dapat dua per 5B didarabkan dengan 15A tambah 25B di dalam kurungan tambah A per B. Jadi, bila ada gabungan operasi, kamu pun tahu
Yang kita kena cari dulu ungkapan algebra yang boleh difaktorkan. Kalau kat sini kamu tengok yang mana yang boleh difaktorkan? 15A tambah 25B. Okey, betul. Lepas tu saya nak tanya, hari tu saya ada ajar hukum operasi bergabung kan? Kita perlu selesaikan yang mana dulu? Darab. Darab. Okey, selain darab, satu lagi yang saya kata kena buat apa tu? Kurungan. Jangan lupa buat kurungan. Okey, kita dah tahu kamu kata 15A ni kita tambah 25B ni kita nak faktorkan. So, jadi mula-mula kamu buat dulu kurungan. Kat sini kita tahu ada darab. Kat sini adalah tambah. So, kita buat dulu kurungan kat depan ni. 2/5B didarabkan dengan 15A tambah 25B. Okey, kamu buat kurungan yang besar. Tambah A per B. Sama dengan, jadi kamu nampak 15A tambah 25B ni, kita boleh bahagi dengan berapa? 5. Kalau kamu dah tera, kamu tak buat FFTB pun tak apa. Faktor sekunya terbesar. Maksudnya kamu terus tulis macam ni. Okey? Kamu akan dapat 3A tambah 5B. Jadinya kita tutup kurungan dan kita tambah balik A per B. Yang mana yang kita tak buat apa, kita kekalkan dan kita salin balik. Jadi, bila sampai sini, kamu kena buat kita dah permudahkan dahulu. Kita nampak kat bahagian ni, kamu tengok dekat sini, yang mana dulu yang kita boleh potong? 5B. 5B dengan apa? Kamu tak boleh ambil 5B ni dengan 5B ni. Sebab 5B ni depan dia ada tambah, bukannya darab. Yang kamu boleh ambil adalah 5 ni dengan 5 ni saja kamu mudahkan. Jadi kamu potong macam ni. Bila kamu potong macam tu untuk permudahkan, jadi kamu akan dapat 2/B darab dengan 3A tambah 5B. Di dalam kurungan A tambah A per B. Kemudian kita sambung kat sini, tak habis lagi. Kita darabkan semula yang di dalam kurungan. 2/B darab 3A tambah 2/B darab dengan 5B tambah dengan A per B. 2 darab 3 dapat berapa? 6. Kalau 2 darab 3A dapat? 6A. 6A per B tambah 2 darab 5B? 10B. Okey, 10B per B tambah A per B. Kamu tengok, antara 3 ni, yang mana boleh ditambahkan? 6A tambah 10B. 6A tambah 10B. Sebab apa mereka boleh sama kan, Vanisha? Boleh tambah? Ada nombor. Tapi yang ni adalah A, yang ni adalah B. 6A tambah A. Okey. Betul juga cakap Vanisha tu. Kita boleh ambil 6A tambah 10B. Maksudnya, kita tengok kat sini, 3 pecahan adalah sama. Dulu saya kata, kalau kita nak buat operasi tambah untuk pecahan, kita kena samakan penyebut. Kita tengok dekat sini, yang ni dan yang ni adalah pecahan yang sama, iaitu B. Maksudnya, kita tahu yang kat bawah ni adalah B. Lepas tu,
Kalau kamu tak faham, kamu boleh dulu salin semula. 6A tambah 10B tambah A. Jadi kalau kat sini kamu tengok, kita still boleh pemudahkan, iaitu menambah 6A dan A. Sebab apa kita boleh tambah? Sebab huruf dia sama. Jadi, kita akan dapat berapa? 6A kuasa 2. 6A tambah A. Depan A ni ada berapa sebenarnya? 1. So 6 tambah A? 7. Ya, 7A tambah 10B per B. Nampak tak? Yang Vanisha kata dapat 6A kuasa 2 ni adalah 6A darab A. Kalau kamu buat 6A tambah A, kamu akan dapat 7A. Sebab apa? Kat depan A ni kita ada 1 sebenarnya. Tapi kalau dalam matematik, 1 ni kita takkan tulis. Kita akan tulis A, X, B. Maksudnya depan dia ada 1 tapi kita tak tulis. Itu matematik punya cara untuk menulis. Lepas tu, kalau kamu nak tulis apa-apa, contoh ada 6A, kamu tak boleh letak A kat depan, 6 kat belakang. Matematik punya penulisan adalah 6A. Number mesti di depan dan huruf mesti di belakang. Okey? Ada apa-apa soalan tak nak tanya saya? Ada tak? Tak ada. So, hari ni kita belajar 2 benda, iaitu pendarapan dan pembahagian. Jadi, kamu kena ingat, kalau kita buat darab dengan bahagi ni, kita kena cari yang pertama adalah faktor ungkapan algebra. Kamu tengok kat sini, kalau ada 4 ungkapan algebra mana kena faktorkan. Lepas tu kamu faktorkan dahulu. Bila kamu faktorkan, nanti bila kita masuk untuk pemudahkan akan jadi senang. Lepas tu kalau kita pergi pula ke pembahagi, kita kena buat bahagi ke darab dahulu. Okey? Lepas tu baru kamu ikut step seterusnya, iaitu mencari ungkapan algebra untuk difaktorkan. Dan akhir sekali kita belajar gabungan operasi ungkapan algebra. Kat sini kamu nampak kita tetap kena faktorkan juga walaupun ada operasi tambah. Benda yang pertama kamu kena buat dulu. Kalau ikut hukum operasi gabungan ni, kuda batatul yang saya ajar hari Isnin hari tu. Ku adalah kurungan, ba bahagi, ta kuda, da adalah darab, ta adalah tambah, lepas tu to, tolak. Jadi kamu kena ikut urutan ni dahulu, baru kamu boleh selesaikan yang lain. Okey, bila kamu selesai buat kurungan, kamu dah tahu kata kena darab dulu, baru kamu faktorkan dan pemudahkan seperti biasa. Okey.